ataupun kita kata input file stream object. Ini jenisnya lah, dia punya jenis type. Okay, kemudian kita ada, contohnya kita ada off stream, ingat balik sikit-sikit apa yang belajar sebelum ni. Sorry, so ni besar, file. Okay, so kalau kita nak buka file, kita gunakan in file, kemudian kita open, kemudian nama file kita lah, contohnya input.dat. Tak kisah apa-apa nama, kemudian kita akan baca lah. Oh sorry, kita komen. Okay, baca data. Okay, dan kita buka satu lagi, out file, open, output.dat. Okay, sini kita tulis data ataupun simpan data lah. Okay, jadinya kat sini kita gunakan in file dan out file, yang mana kedua-dua jenis ni adalah jenis yang berbeza lah, satu untuk jenis input, satu jenis output kan. Yang ni adalah output file object. Okay, jadinya sebagai contoh, kalau ada keadaan yang mana kita tak perlu gunakan dua nama yang berbeza. Saya ada tambah sikit nota kita kat sini, yang dipanggil sebagai mode indicator. Mode indicator kat sini ada beberapa jenis. Contohnya sekejap ya. Kita ada int, out, app, it, binary, trant kan. Jadinya kat sini saya nak awak tengok in dengan out. Jadi let's say awak nak gunakan, awak nak ambil satu file object atau file stream object kan, namanya let's say namanya file1. Awak tak gunakan if stream, awak tak gunakan in file, awak tak gunakan out file. So not in file, out file, or other names lah, other names. Jadinya file1 awak boleh declare, awak boleh isytiharkannya sebagai f stream. Awak selalunya kita gunakan in if stream, in file, off stream, out file kan. Tapi yang ni kita gunakan f stream, kemudian nama objek kita kan. So saya gunakan file1. Maksudnya kita tak tentukan kan, kita tak nyatakan jenisnya kan. Jenisnya sama ada input ataupun output. Boleh, tak ada masalah. Jadi f stream kat sini dia sama dengan f stream yang dalam kita punya library itulah kan. Kita guna nama yang sama. Kemudian kita declare dia. Jadinya sekarang ni kita tak nyatakan file1 ini jenisnya input atau output. Jadi macam mana kita nak guna? Jadinya kita nak guna dia dengan cara kita kena tambah jenisnya. Kita kena tambah kalau ada int. Kalau ada int maka dia untuk input. Kalau ada out maka dia untuk output. Contohnya kat sini kita gunakan nak buka file, selalunya kita gunakan in file open macam ni. Dalam kes ni kita tak gunakan in file, jadi of course lah kita kena gunakan file1. Open, kemudian input
.dat. Okey. Kemudian kita tambah sikit command ni, buat koma ios int. Okey. Maksudnya kat sini dia akan buka input data. Okey. Ini output data lah contoh. Ni kat sini. Ni input data. Okey. Kalau kita nak gunakan file1 open ataupun file1 ni untuk buka output data, kita kena guna sama je file1 open output.dat ios out. Okey. Jadinya fleksibel lah. Kita boleh gunakan untuk input, boleh gunakan untuk output. Kan? Tapi kena konsisten lah kan. Kita gunakan input lah, janganlah bercampur-campur nanti kan. Jadinya kalau input maka kat sini ni adalah untuk tulis data ataupun baca data. Ini untuk simpan data. Jadi kalau dalam kes ni maka input bila baca kan. Bila baca maka input macam inilah. Contohnya num1 kan. num2. Bukan input file, silap lah. Okey, kat sini jadi file 1. Okey, kalau kita gunakan macam ni open, kemudian kita letak out, maka kita gunakan untuk simpan data. Kalau simpan data maka kita buat file 1 num1. Okey. Jadinya ni lebih fleksibel lah, tapi saya cadangkan gunalah yang kita dah belajar sebelum ni, if string in file out file. Lagi senang lah. Okey. Tapi terpulang sebenarnya awak nak guna yang mana. Okey, nanti awak boleh tengoklah, saya tak tunjukkan contoh, nak jimat masa. Kemudian kita boleh juga combine, kita boleh gabungkan. Ini semua dipanggil mode indicator. Kita boleh gabungkan setengahnya. In dengan out ni tak payah gabung lah kan, sebab macam mana awak nak gunakan in dengan out sekali kan. Jadinya yang lain-lain boleh. Okey. Kalau nak gabungkan kena guna or operator lah, tanda dan. Contohnya kat sini file 1 kita nak open dia sebagai input file. Maksudnya kita nak baca dia dan jenisnya adalah jenis input tu adalah jenis binary stream lah. Ini file kan. Okey, kita tak pergi yang topik yang ni, tapi just nak bagi tahu yang kita boleh gabungkannya. Okey, lastly, kalau kita boleh juga guna, contohnya kita nak, kalau sebelum ni kita ada data, kita nak simpan data kan, kita gunakan out file contohnya. Okey, jadi bila kita simpan data, sama ada data tu, file tu ada atau tidak. Kalau file tak ada, okey, saya tulis sikit lah. So kita nak simpan data dalam output.dat. Okey, so kita tahu kalau file ada, maka dia akan create yang baru lah, dia akan rewrite lah. Okey, dia akan refresh. Okey, kalau file tiada, maka create a new file. Okey. Tetapi menyusahkan kan? Macam contohnya kadang-kala file tu dah ada kan. Kita takkanlah kita nak musnahkan dalam tu kan, maklumat yang ada dalam file. Jadinya kita kena gunakan apa dipanggil sebagai append mode. Okey, append mode, yang mana maknanya itu adalah kita nak tambahkan, kita nak tokokkan, iaitu kita bukan nak rewrite tapi kita nak tambahkan dekat hujungnya. Okey, jadinya contohnya boleh kot saya nak tunjuk satu je. Okey, yang ni sebab saya rasa dia agak penting. Sini kot files, kod nombor 40 bukan 40. Ni 80.
Okay, so kat sini saya nak gunakan, saya gunakan F stream. Kemudian saya punya file stream object saya namanya file1. Jenisnya saya letak F stream. Saya tak letak if stream ataupun off stream. Maksudnya saya tak nyatakan jenisnya apa, kan, input atau output, tapi saya letak sebagai F stream. Okay. Kemudian saya ada satu string. Okay. Bila saya nak guna string, saya kena gunakan header, kena tambah header string kat sini. Okay. Kemudian string saya dia punya nama pemboleh banyak adalah name. Kemudian data yang disimpan dalam name adalah Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okay. Kemudian file1 saya nak open. So file1 open, boleh, tak ada masalah macam sebelum ni. Okay, ni nama file saya names1.txt. Okay, boleh guna apa-apa nama. Tetapi saya kena tambah macam saya cakap tadi. Saya kena tambah iaitu saya kena buat iOS. Okay. Out. Kan saya tak letak out ni. Out. Dan kemudian saya guna atau saya nak combine dia. Saya nak combine ni, saya guna or kat sini. Kemudian saya nak supaya dia append mode. Maksudnya dia tambah aja kat belakang. Apa yang ada dalam file names1.txt jangan padam. Kan? Cuma tambah aja pada baris yang seterusnya. Kemudian yang lain tu sama. File1 fail. The input was not successfully open, exit. Bila exit kena guna cst delete. Kemudian apa saya nak buat simple je sebenarnya. Iaitu saya nak simpan the name is Dr. Burhanuddin Al-Helmi, simpan ke dalam names1.txt. Okay, menggunakan objek ataupun file stream object file1. Kemudian saya close video. Okay. So sekarang ni, let's say kita tengok pada file kita, io file code, dan names1.txt saya nak padam, saya nak buang. Okay. So sekarang tak ada file names1.txt. Okay, jadinya untuk kali pertama saya run, file tu tak ada lah kan. So dia akan, okay, tak ada masalah, selesai. So kita check dalam folder kita. Okay, names1.txt ada. Kita klik, simpanlah, the name is Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okay, sekarang file tu dah ada. Okay, kita tutup. Let's say sekarang ni kita nak run sekali lagi. Okay, ingat kita ada append mode indicator dekat sini. Okay, kalau tak ada dia akan create lah. Kalau dah ada dia akan kekalkan apa yang ada dalam tu. Okay, jadi saya compile sekali lagi. Saya run. Okay, dia successfully read. Dan saya tengok file saya masih ada. Bila saya klik, okay, dia tambah terus pada baris seterusnya. And the name is Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Okay, kita boleh ulang banyak kali lah. Dan sebanyak mana kita ulang tu, sebanyak itulah dia akan tambah nama tersebut. Okay. So dah kali ketiga, kita check. Names1.txt. Okay, so dia tambah. Okay, jadinya mungkin di masa depan kalau awak buat programming ke, awak ingat benda ni dia pernah ada, kan? Ataupun awak guna programming yang lain, dulu siapa saya pernah belajar kan, macam mana kita nak kekalkan data sedia ada, jadi saya nak tambah data yang baru, kan? Jadinya benda ni wujud, jadinya kalau programming language yang lain pun awak boleh cari, kan? Selalunya mesti ada ni, tak ada, kan? Takkanlah tak ada, kan? Cuma mungkin dia punya command dia mungkin berlainan sedikit, tapi tak ada masalah sebab awak dah faham. Okey, sekejap je tengok sikit saya punya nota ni. Begitulah. Okey, so habis untuk IO files. Okey, dalam 20 minit juga. Kemudian kita nak sambung dengan array. Okey, hari tu saya tunjukkan contoh. Sekejap ya. Hari tu saya tunjukkan contoh yang ni, saya rasa.
Sorry, ini calculus. Ini khusus lain tadi. Okey, yang ni. Okey, kita ada array. Okey, kita ada array. Bagaimana kita nak dapatkan hasil tambah. Okey, contohnya ni adalah A, 9887, 927985. Kita nak dapatkan hasil tambah. Okey, jadinya kalau dengan mata kasar senanglah 98, nampak dengan jelas. Tapi kalau ada 1000 elemen dalam satu array kita, kita nak buat macam mana? Kan? Okey. Jadinya cara yang paling yang kita kena faham bagaimana kita punya program ataupun komputer kita berfungsi adalah dia akan membuat operasi untuk dua input, kan? Maksudnya dia operasi dia kata by operator, kan? Dia ada dua elemen. Jadi kalau nak banding, dia tak boleh banding semua. Dia kena banding dua nombor sebagai contoh, dua nombor sahaja, kan? Elemen pertama dengan elemen kedua sebagai contoh. Okey, elemen kedua dengan 3. Kemudian barulah habis perbandingan tu dibuat. Okey. Jadi 2 dan 2. Okey. Jadi macam ni, ingat balik apa yang kita dah buat. Okey, kita ada 98, 87 dan sebagainya. Dan kita bandingkan 98 dengan 87 mana lagi besar. Bukan kita nak lagi besar, kita nak tambahkan je. Okey, kalau pertambahan pun kena buat 2 dan 2. Sini kita tambahkan 185, tambahkan 277, tambahkan dapat 356, tambahkan 441. So, jadinya kita boleh dapat formula kita, okey, iaitu sum tambah sum A kosong. Kemudian simpan sebagai sum yang baru. Kemudian sum yang baru tambah dengan A1. Dah dapat, simpan dia sebagai sum juga sampai habis. Cuma kita, macam saya cakap sebelum ni, kita boleh saja simpan ni sum, kemudian sum 1, sum 1. Kemudian sum 1 plus A1 sama dengan sum 2. Sum 2 plus A2 sum 3. Tapi imagine lah sampai, takkan nak sampai sum 1000 contohnya, kan? Kalau kita ada 1000 elemen ataupun 1001 elemen, kan? Dan kalau macam tu kita tak boleh nak automate, kita tak boleh nak gunakan kita punya looping. Okay, jadinya kita kena kekalkan formula yang sama untuk semua pertambahan ataupun operasi yang kita buat. Jadi kat sini, formula ni saya boleh masukkan je kat sini. Sum equal to sum plus A1. AI. Jadinya isu dia cuma adalah bagaimana kita untuk nombor yang pertama, kan? Contohnya I sama dengan kosong. Kan, itu A kosong lah, untuk A kosong. So A kosong nak kena tambah dengan apa? Kita tak tahu nak tambah dengan apa. Jadinya mula-mula sum kita letak nilainya kosong. Jadi kosong tambah A1 iaitu A1. Okey. Sorry, bukan A1, A kosong, okey. Dapat A kosong lah. So, kita simpan sebagai sum dan kita ulang. Okey, ni saya dah kita dah bincang minggu lepas. Okey, jadi itulah dia punya operasi dia. Okey. Kemudian sama juga macam ni 2, 18, perbandingan, kan? Perbandingan. Okey, 2 dengan 18 kita nak bandingkan dia. Kan? So, kita gunakan apa yang dipanggil sebagai max ataupun max number. Okey, kita tahu kalau dua nombor A greater than B, maksudnya nombor yang lebih besar adalah A. Maksudnya max num mestilah A. Kalau A lebih kecil daripada B, nombor yang besar mestilah B. Maka max num ataupun max kita simpan dia sebagai B. Selain tu, A dan B pun boleh. Sebabnya selain tu bermaksud A sama dengan B. Maka max num A boleh, B boleh. So kita combinekan, kita tanda sama dengan ni. Di sini, kita boleh letak dia. Sama ada kita nak letak dia dalam yang pertama ataupun yang kedua. Tak ada masalah. Okay, dia akan bagi jawapan yang betul. Okay, so kat sini, kita nak bandingkan. Okey, kita boleh bandingkan A0 dengan A1. Kemudian yang besar, okey, tentunya kita dapat 2 lebih kecil daripada 18. Maka max sama dengan 18. 18 1, kemudian 18 lebih besar daripada 1. Maka max adalah 18. Of course lah, kan? Kalau dia lebih besar, mestilah dia max. Kemudian sini 18 dengan 27. Okey, jadinya kita nampak bila
bila current max, kan, the current max is less than the current value of the array, maka max equals to the current value of the array. Itulah maksudnya macam ni. Jika max lebih kecil daripada nombor yang sekarang AI, maka AI adalah max. Okey. Macam inilah. Max sekarang ni adalah 18 sebagai contoh, ataupun betul lah 18. Sekarang ni adalah max. Ini adalah AI, iaitu A3. Okey. Disebabkan max lebih kecil daripada AI ataupun A3 lah dalam kes ni, maka max yang baru adalah AI. Okey, iaitu command di sini. Kalau lebih besar kita tak pertimbangkan pun. Okay. Maksudnya boleh je kalau kita nak buat, kan. Ni saya kena bawakan else, yang bermaksud kat sini kalau else maksudnya max lebih besar daripada AI, maksudnya max sekarang ni patut dikekalkan, kan. Maka do nothing. Do nothing nak buat apa? Do nothing kita letak je command ni, semicolon ni. Okey. Ataupun tak nak letak pun tak apa, buang je terus. Sebelum ni kita tak letak pun, kan. Buang semua ni pun tak ada masalah. Okey. So, sekejap ya. Itu apa yang kita buat sebelum ni. Ni jadual dia. Okey. Value in max6 2, kemudian value in dengan 18. So, max6 lebih kecil daripada AI. Max6 adalah 2. Lebih kecil daripada 18. Kan, dalam hal ni sudah tentu 2 lebih kecil daripada 18, maka dia true. Bila true, maka ikut kat sini max6 adalah akan jadi AI, iaitu max6 akan ambil nilai 18. Dan 18 iaitu di current max6, kita akan bandingkan dengan AI kat sini. Okey. Lepas tu dibandingkan. So 18 macam satu 18 dengan 2 dengan 3 tadi, dengan 2 kot. Okey. Samalah contohnya dengan 18 dengan 3 lah. 18 kita bandingkan dengan 3. 18 dengan 27 contohnya. Okey. Max 6 adalah 18. AI iaitu elemen yang keempat, okey, iaitu 27. Maka 18 sudah tentu lebih kecil daripada 27. Maka ini adalah true. Bila true, kita akan execute apa yang ada dalam di sini, iaitu max6 akan mengambil nilai 27. Jadi saya dapat 27. Kemudian 27 akan bandingkan dengan nombor seterusnya, iaitu 16. 27 lebih kecil daripada 16. Betul ke salah? Jawapannya salah, false. Bila false, maka baris di sini diabaikan. Kan, jadi max6 kekal dengan 27. Okey, itu cara dia lah. Okey, ini kod dia. Kita start daripada 1. Indeks 1. Kenapa kita start daripada indeks 1? Sebab kita anggap min. Kita anggap max6, nombor maksimum adalah nombor yang pertama. Kita anggap ini nombor pertama, yang nombor paling besar, kan. Tak ada masalah sebab kita tak ada nombor-nombor yang sebelumnya, kan. Jadi kita anggap saja nombor pertama ni adalah nombor yang paling besar. Kemudian kita bandingkan dan seterusnya. Sama juga kalau kita nak cari minimum value. Okey, kalau minimum dia terbalik sikit. Okey, iaitu yang ni sama, kita anggap nombor pertama, the first element ataupun A0 adalah nombor minimum. Okey. Jadinya looping sama. Cuma kat sini dia berbeza sikit. Jika min 6 greater than kot. Saya if min 6 greater than AI, maka min 6 jadi AI. Kan? Sepatutnya.
Okay, so kita tengok kod. Ni saya boleh padam. Sekejap ya. Open. Oh, sorry, bukan ni. IO file array. Okay. Codes. Tak ada pula. Find max. Tak ada pula. 35. Tak apa, kalau tak ada kita buat sendiri. Okay, so 35 B 36 sum. Okay. Sekejap ya, saya nak kita buat sendirilah. Okay, saya nak try 36. Okay, save lah. File. Saya nak buat 36. Boleh ke? 6 array. Gunakan min. Okay. Okay, tak masalah. Okay, saya nak tengok kat sini kita ada 2, 8, 1. Ada 22, 18. 1, 27, 16. Okay. Okay, so tengok yang sama. Kat sini saya apa saya buat ni? Kan silap ni. Okay, tak apa. Saya nak ikut je kod dia. Kat sini min. Okay, saya nak wujudkan satu min. Okay, min number. Min num. Okay, kalau saya tak min saja nanti dia hijau kan. Saya takut ni adalah reserve keyword. So saya gunakan min number. Okay, min num. So kat sini min num adalah nombor yang pertama, iaitu A0. Looping kita start daripada 1 sampailah elemen yang keempat, elemen yang kelima lah, iaitu A4. Kemudian kat sini saya nak ubah sikit. Okay, for, kemudian jika, okay, if, kemudian min num greater than AI, maka min num akan ambil nilai AI. Kan, maksudnya jika nombor paling kecil sekarang, jika nombor paling kecil dia lebih besar daripada nombor yang kita baru pertimbangkan dalam array kita, maka nombor paling kecil akan bertukar kepada nombor yang baru tu. Sebab dia lagi besar daripada nombor yang baru, maka nombor min num itu dia akan ambil tempat nombor yang baru tu. Okay. Okay. Kita run, the minimum value is, okay, the minimum value is min. Kita try F9, tak ada masalah. Okay, so the minimum value is 1. Okay, betul lah kan? Okay, kita boleh tukar, contohnya kita nak letak negatif. Okay, boleh ke tak kan? Apalah saya nak letak negatif 18. Okay, bila kita buat kod, kita check. Okay, minimum value is -18. Okay. Sekarang ni saya nak tanya awak semua, kan? Bukan saya nak tanya, maksudnya satu benda untuk difikirkan lah. Kan, katalah sekarang ni kita boleh kenal pasti nombor yang paling kecil. Kan? Jadinya bagaimana kita nak kenal pasti tempatnya, kan? Ataupun indeksnya. Kan? Kata kat sini nombor paling kecil adalah nombor kedua lah. Nombor yang paling kecil adalah negatif 18. Tapi kita nak tahu dia punya location dia, iaitu kedua, nombor yang kedua. So, bagaimana kita nak buat kod dia? Kan? Bagaimana kalau macam ni kita nampaklah jelas kan nombor yang kedua atau elemen yang kedua.
iaitu A1, nilainya -18. Itu yang paling kecil. Tapi bagaimana kalau kita ada 1000 array, 1000 elemen dalam satu array, kan? Jadi ini macam mana kita nak simpan, kan? Macam mana? Boleh tak kalau saya bagi masa dalam 5 minit? Okey, kita nak simpan indeks dia. Okey, kita nak simpan indeks. Bagaimana? Saya ada dalam nota, saya pun tak ingat. Rasa macam tak ada. Okey, depan ni array sebagai function. Okey, so awak ubah sikit. Okey, dalam masa 5 minit awak ubah sikit kod ni. Okey, kat sini saya tak letak semicolon. Saya tak letak braces sebabnya kalau sini kita tengok kan, walaupun if dengan statement, walaupun 9 dengan 10 ni adalah milik 8, tapi kita ibaratnya disebabkan if ni dia tak ada semicolon kat sini kan. Jadi ibaratnya min 6 dengan if ni ibaratnya satu baris. Bila satu baris, kita tak perlukan braces lah. Tapi sebenarnya nak letak pun boleh, tak ada masalah. Kan? Kita letak aja. Okey, macam ni. Kemudian kita pulanglah, kita nak buat begini. Nak tambah. Okay. So, cuba dalam masa 5 minit ubah sesuai sikit kod ni supaya dia boleh dapatkan, okay, the minimum, dapatkan indeks. The minimum value is min 6 at ataupun which is the apa kita kata which is at position apa, let's say saya nak buat pos of the array. Inilah lebih kurang 9. So kat sini pos, kita tambah ya, satu lagi pos. So macam mana kita nak buat, okay, dalam masa 5 minit. Siapa dapat boleh terus share dekat kita punya meeting chat pun boleh. Doktor. Ya. Kalau kita declare variable baru satu lagi? Boleh, tak ada masalah.
Okay, ada yang dah share ke? Saya rasa awak boleh copy the whole macam Peya Fu kan, buat kan. Okay, min 6. Okay, jawapan lain kita akan bincang. Okay, mungkin dalam ada 3 ke. Okay. Dalam seminit lagi. Okay, dah ada lagi ke? Yang lain ada ke? Okay, tengok. Okay. Okay, so basically saya rasa sama je kot. Kan, sama jawapan Peya Fu dengan Iman. Jadinya, sekejap saya bandingkan. Kita boleh tengok kat sini. So, masa awak simpan min 6 sama dengan AI, kemudian awak simpan I dia tu, indeks dia tu. Okay, sama juga kat sini. Okay, mungkin berlainan sikit ayat je lah, tapi codingnya sama. Kan, min 6, position, okay, I. Okay. Okay, terima kasih. Respon. Okay, jadinya kat sini, bila awak simpan begitu, maka kat sini, jika lebih besar daripada AI, maka min 6 menjadi AI. Dan saya guna position lah, pause. Terpulang pada awak nak guna apa-apa pun, nama pun tak ada masalah. Jadi nama tu sah. Jadi kat sini pause sama dengan I. Okay, gitu. Mungkin boleh tambah sedikit saja. Sebabnya dekat sini, kalau macam saya tengok kawan awak ni kan, dia tak declare, dia tak initialize. Jadinya bila kita ambil min 6A kosong, maka position mestilah kosong. Kan, baru lengkap lah. Kan sebab kat sini pos ni tak ada nilai. Kan, ataupun kalau komputer kita dia akan bagi bergantung, kadang-kadang dia bagi nilai kosong. Kan, kadang-kadang dia bagi nilai yang kita tak pasti. Jadinya kita initialize min nombor yang paling kecil iaitu min 6 adalah A kosong. A kosong bermaksud 2 dan position bagi min 6 adalah kosong. Okey. Kemudian baru kita update. Itu beginilah. Jika lebih besar maka min 6 adalah I. Okey. Doktor. Sebagai contoh, ya. If the first value is the smaller, and then we should also put pos equals to I after the if statement, right? It's up to you. It's right kan. Sebabnya of course lah kita kata position, kita akan cakap position 1 kan. Kita tak cakap position 0 kan. Okey, jadi boleh tambahlah position plus 1. Kan sebab position dia akan bagi index kan. Index kan maksudnya ya. I mean that like if like here the smallest value is the negative 18, right?
if the previous value is like negative 19, Yeah. Sorry. I think you are disconnected. I can't hear your voice. Doctor, Yeah. if the first value I put negative 19, so I should put a pos equals to I after the if statement, right? You should put what? Pos equals to I after the if statement. After the if. Yeah, so that because it seems that the first value is already the smallest. If I didn't put a pos equals to I after the if statement, and then there is no I being printed. Which line actually you are talking about? 14? See. Yeah, 14, yeah. Okay, if I don't put it. I mean, like, put this statement again after the if statement. Okay, so after the if, so maksudnya here, probably line 16. Yeah, right? yeah, doctor. Yes, yes. Okay. Okay, so we'll see how this suggestion works. So first of all, we try to disregard this suggestion first. Okay, beginilah. Okay, so let's say begini. Okay, so kita run. Okay. So kita dapat dah the minimum value is 18. Kan? So which is at position 1 lah of the array. Kan betul lah kan? So ni adalah position kosong, ni adalah 1. Terpulang lah kalau nak kata position to start from 0 macam saya. So maksudnya elemen kedua adalah position 1. Kan? Ataupun kalau awak tak comfortable, macam seolah-olah macam awak kata elemen pertama, elemen kedua. So maksudnya awak tak akan bermula dengan A kosong. Maksudnya awak kena tambahlah. Position ni mungkin awak kena plus 1. Okay, so the minimum value is at position 2 of the array. Betul lah kan? So elemen kedua lah macam tu. Ataupun which is the second element of the array pun tak ada masalah. Okay, sekarang ni cara saya kira saya start daripada kosong. Okay, so kita tengok macam tadi kod dua orang kawan awak. Okay, dia tak ada ni kan? Tak ada pos pos I. Okay, macam ni lah. Sorry, tak ada pos sama dengan kosong tadi. Okay, so kita run. Okay, dia bagi jawapan yang betul jugalah. Kan, which is position, sorry, saya kena buang yang ni. Okay. Ataupun the second element of the array, tak ada masalah. Okay, so ni betul. Okay. Cuma concern saya adalah bila let's say nombor paling kecil pada elemen yang pertama. So let's say saya nak buat 2 ni, saya nak buat negatif 19. Okay, saya tahu dia akan run. Okay, dia akan hasilkan output yang betul. Okay. Output ni tak betul. Okay, sebabnya macam saya cakap tadi, okay, bila nombor pertama, okay, kita paling kecil, kalau awak tak ada pos sama dengan indeks kosong, dia akan bagi jawapan yang salah. Okay, sebab pos sentiasa untuk yang pertama, untuk nombor pertama. Jadinya kalau awak tak letak, maka dia akan bagi arbitrary nilai pos tu. Okay, jadi awak kena letak. Okay, so tengok pada kawan awak tadi, siapa tadi bagi cadangan kan? Sorry, saya terlupa pula nama. Okay, tak apa, pos I. Okay, saya run. Sorry, tertinggal semikolon. Position 4 of the array. So, kenapa awak nak tambah Sebab dia bagi jawapan yang salah kan? Sebab kita dah habis run, I semakin bertambah, tapi bukan semua bukan I sama dengan 4 yang kita nak simpan dia sebagai pos.
Kenapa ya? Awak nak awak tambah. Siapa ni? Will Todd. Sorry kalau saya salah sebut nama awak. Yes, betul. Kenapa awak nak tambah post equals to I dekat sini? Because I thought that like for the if statement, right, it only runs when the minimum number is greater than AI. So if the minimum number is not greater than AI, it will not pause out, right? Minimum number greater than I'm not sure. I understand what you are talking about. Kita boleh check sebenarnya kan, kita boleh, saya rasa tak perlu pun, okay? Saya rasa ini dah memadai, okay? Kalau tak clear mungkin awak boleh tulis kod awak boleh, awak dah share ke? Oh ni awak punya, sorry, okay. Okay, begini, lowest, awak gunakan lowest, I, okay? So basically kalau saya ambil saja kod awak ni, okay, let's see kalau dia run correctly. So saya nak simpan dia sebagai let's say saya create file baru lah. Open, oh sorry, file. Okay, saya nak simpan dia. Okay, min 2. Oh sorry, kod 36 min 2. Okay, saya cuba. Okay, so kat sini kita ada, sorry, nama awak pun saya dah terkopikan. Okay. Stream using namespace std. Kemudian saya ada begini. Sorry. So sini. Doctor. Yep. Maybe you can add in another like else, if and else. Then should be okay already. One. Macam ni kah? Yeah, doctor. Okay. So kalau kita run, dia di sini, sorry, ni betul, ni betul, ni betul. Okay. Okay, tak betul juga lah. Okay, which is element 4. Sebabnya apa kan? Kalau kita run, every time kita run, okay, so maksudnya kat sini, kita tahu nombor yang paling kecil adalah minus 18. Kemudian minus 18 adalah indeksnya adalah 2. Sorry, indeksnya adalah 1. Kan? Nombor yang kedua, indeks 1. Okay, kemudian di sini lowest becomes 1. Min 6 is minus 18. Kemudian kita akan run lagi. Kita akan run. So, minus 18 greater than A2, which is 1. Greater than 1, jawapannya false. Bila false, ini akan diabaikan. Okay. Jadi kalau awak ada satu lagi, lowest I, maka dia akan assign lowest sekarang kepada the current I, which is 2. Okay, that's why, which means it's not correct. Okay, so kita run lagi. Okay, kita run lagi. I equals, now I equal to 3. So min 6 still minus 18. Minus 18 greater than 27? No. Okay, no, dia akan, which means dia akan abaikan. Okay, dia abaikan. Tapi still akan pergi pada else. Maka lowest berubah menjadi 3 pula. Jadi 3 lah. Kemudian sekarang ni I equals to 4. Min 6 greater than A4, which is 16. Jawapannya no. Bila no, akan abaikan. Tapi di sini, bila sini jadi false, dia abaikan, dia masih akan run di sini. Sini akan jadi true lah. Maka lowest menjadi 4.
Okay, which is not correct. Kan, that's why we cannot have this line, these two lines lah, kan? Doctor, Yeah. if I change like else if min num equals to A0, Sorry, else. else if min num equals to A0. Not necessarily. I think that's not correct. Okay. If the first value I put negative 19. Yeah, that would be correct. Okay. That would be correct. But the array can be can have any numbers. Not necessarily the first element is the largest element. Okay. That's why you cannot have this. I think this is, awak tambah satu lagi macam tadi saya tunjuk. Awak letak, let's say di sini awak letak, kalau kita gunakan kod kawan awak ni, kita letak digunakan, sorry, ni betul lah kan? Jadi kat sini kita letak position equals to 0. I think that's sufficient. Okay, that's enough. Kan? Okay. Regardless how you change the array, kan? If you put the first element, let's say 100 minus 100 kan? So, kalau kita, sorry saya kena padam dulu, kita run pun dia akan bagi jawapannya betul. Okay. Sorry, what happened here? Yeah. I use lowest. Oh, lowest. Okay, sorry. Yeah. Lowest. Okay, lowest. So we don't need the post here. Okay, gitulah. Kan, macam yang case tadi, kalau kita tak ada, kalau if we disregard this line, maka dia akan bermasalah. Dia akan will work for all array except that the array whose the first number is the largest. Kan, macam tadi kan saya tunjukkan. Kalau macam ni, okay, bila kita run, okay, dia akan bagi arbitrary number. Sebabnya nombor yang paling kecil adalah nombor pertama. Tapi nombor indeks pada nombor yang lebih kecil tu kita tak bagi dia. Kan? That's why dia bagi jawapan yang mana-mana dia dapat. Okay. Jadi kena careful lah. Jadi bila awak buat program, awak sentiasa kena check. Kan? Check dengan beberapa contoh. Itu juga yang saya bagi tahu dalam assignment, dalam projek awak kena tunjukkan beberapa contoh yang menunjukkan kod awak tu dia run dengan baik. Okay. Okay, thank you doktor. Okay. Ini kemudian okay kod. So panjang juga kan min ni. Tapi tak apa, saya harap panjang pun tak apa asalkan kita boleh faham. So kita sekejap ya. Kita rehat dulu dalam 5 minit sebelum kita sambung bagaimana kita nak gunakan array sebagai argument kepada function. Maksudnya kita nak jadikan array ni sebagai input kepada suatu fungsi. Okey, so rehatlah dalam 5 minit, 6 minit kita sambung. Okey.
Kejap ya, saya tak pasti kenapa apa masalah. Orang lain ada masalah juga Tengok macam ada beberapa komen. Uh, Saya okey. Tarshini okey ke? Sekejap ya. Tak pasti kenapa. Saya isi ikut phone okey je. Cuba try ikut phone. Kalau tak boleh try ikut laptop balik semula. Oh. Wan Nur Azra, Nur Amalia Syahira. Okey, Tarshini dah okey. Saya rasa first time ni. Try both tak boleh. Sekejap saya tengok balik. Iran, Korea. Dia tak boleh buka ke awak kena, kalau disuruh login kena guna akaun UKM lah. Ni tadi ya dari sini. Oh, sebab yang ni awak punya ni Ziad ni apa? Dia punya belakang dia form response, saya punya view form. Saya punya okey. Okey, yang belakang dia ada form respond ni kan, boleh kan? Yang saya share tadi tak keluar lepas isinya. Saya pun tak pasti kenapa, tapi guna yang Ziad punya. Okey. Terima kasih. Kalau saya tak kurangkan dia, copy. Okey lah macam tu. Okey, sekejap ya. Saya check sekejap.
Matching. Okay. Okey. Siapa ada masalah, just bagi tahu saya kalau tak ada isi borang dan sebagainya. Kita tengok topik yang seterusnya, iaitu array as function argument. Sekejap saya nak share saya punya slide. Okay, array elements are passed to a call function in the same manner as skala ataupun regular variable. Okay, maksudnya sebelum ni kita dah gunakan nilai-nilai dalam pembalik ubah yang biasa. Kita gunakannya sebagai input kepada function. Sudah tentu array juga boleh digunakan sebagai input kepada function ataupun kita panggil argument lah selain daripada input. Okay, for example, if you call find max grade 2 grade 6, this means that the calling function, okay, will pass the value grade 2 and grade 6 to the function find max. Okay, bila awak letak macam ni, maka nilai grade 2, okay, dan nilai kepada grade 6 dia akan hantar kepada fungsi yang namanya find max. Okay, selain tu maksudnya kat sini kita hantar elemen kepada array, bukan kita hantar keseluruhan array lah kan. Sebabnya elemen, sebab sini ada indeksnya, indeks 2 yang maksud elemen ketiga. Indeks 6 maksudnya elemen yang ke-7 kan. So kita hantar elemen kepada suatu array ataupun nilai kepada elemen bagi suatu array. Tapi kita boleh juga, we can call the whole array. Okay, the whole array. Sebagai contoh, kita boleh buat satu fungsi namanya find sum. Okay, dan dia boleh kira semua tu. Okay, maksudnya kalau whole array, nama array kita adalah grades, kita letak saja grades tu dalam kita punya bracket pada fungsi tersebut. Kemudian dia boleh buat apa yang kita nak lah. Okay, so kat sini saya bagi contoh finding the cosine value of array y. Okay, kita ada array x, di mana x ni, okay, kat sini tengok saya nak cari cos kan, cos x kan, dan dia cari, saya nak simpan dia dalam y. So jadi y equals to cos x kan. So saya kena tulis sikit. Okay, array as function are arguments. Okay, so kita nak try function kita. Okay, ni function matematik lah. Y equals to cos x. So kita tahu dalam C++ mestilah kita kena gunakan library. Okay, use library CMath. Okay, pernah belajar sebelum ni, Leon kan. Kemudian barulah kita boleh gunakan cos. Okay, jadi that's why kita ada kat sini library kita CMath.
Kenapa saya buat? Saya takrifkan sebabkan cos saya nak gunakan, saya boleh guna cos 1, cos 2, cos 3. Tak ada masalah. Tapi kat sini saya nak gunakan nilai yang lebih besar. Contohnya saya nak gunakan kosong, pi per 2, pi, 3 pi per 2, 2 pi. Okay. Semua ni adalah elemen kepada X kita. Okay. Sekejap ya, saya mungkin tak jelas kat sini. Saya nak padam yang ni. Sekejap ya, saya nak padam semua pun tak ada masalah kot. Sorry. Kat sini. Sorry, ni tadi saya dah terpadat. Saya kena tambah kat sini. Okay, so saya boleh padam. 36. Okay, saya nak gunakan function find maximum cosine. Yang ni kot saya rasa. Okay, so ni adalah benda yang sama. Jadinya kat sini saya ada CMath, kemudian saya nak gunakan pi. Tapi pi, si Papas tak faham pi itu apa kan? Jadinya saya takrifkan pi ini adalah 22/7. Okay, jenisnya double. Kemudian saya letak cons. Kenapa cons? Sebab nilai pi ni saya tak nak ubah dia. Jadi dia bukan variable, dia adalah constant. Kan? Dia adalah perimeter. Sama juga kalau macam ni, sebenarnya saya boleh letak dia dekat, saya dah belajar dengan Dr. Leong saya rasa, boleh juga letak kat luar. Kan? Cons, double, pi. Macam ni. Okay. So, letak kat mana-mana pun boleh. Okay. Tapi saya kekalkan je lah. Supaya sama dengan dalam nota ni. Okay. So saya letak dia dekat sini. Okay, nilainya 22/7. Ingat balik, 22 bahagi 7 kedua-duanya integer. Tapi kita nak double. Kalau double, kita kena gunakan 22.0. Okay, saya rasa tak letak pun tak apa kot. Sebab kita dah letak dia double. Tapi to be safe, letak je 0.0. Okay. Kemudian, ini iaitu kosong, pi per 2, pi 3 pi per 2, 2 pi adalah elemen kepada X. Di mana X ada 5 nombor lah. Okay, kita boleh abaikan 5 kalau kita nak. Okay, tapi tak ada masalah. Kemudian kita takrifkan satu lagi array. Tapi kita tak initialize. Kita hanya takrifkan je. Kita ada array Y dengan 5 elemen. Tapi tak ada, kita tak specialize. Bukan tak specialize, tak initialize nilainya. Kemudian apa kita buat? Kita nak kira cos X bagi elemen X start daripada elemen pertama sampai yang terakhir lah. Jadi kita kena gunakan looping. Okay, so macam biasa, for int I kosong, I less than 5, I plus plus, dan kat sini yi sama dengan cos xi. Okay, macam pening sikit sebabnya kan kita ada square bracket, kita ada bracket, kemudian kita ada square bracket. So, bracket kat sini, yang pada cos ni wajib lah sebab bila kita nak gunakan fungsi matematik, bila function ataupun method, kita kena gunakan square bracket. Kena gunakan bracket. Okay, jadinya, X square bracket I adalah elemen I bagi array X. Macam itulah. Kemudian kita sama dengan yi. Okay. Dengan cara ini sepatutnya kita akan dapatlah, maksudnya dengan cara ini sepatutnya kita akan dapat bila I sama dengan kosong, maka X kosong sama dengan kosong, iaitu di sini. Kemudian Y kosong, okay, Y kosong adalah cos X kosong, iaitu cos kosong, sebabnya X kosong adalah kosong tadi, itu adalah 1. Kemudian bila I, saya padam macam ni. Okay, bila I sama dengan 1, maka Xi adalah X1, iaitu elemen yang kedua, pi per 2. Kemudian Y1 kat sini adalah cos X1, dan cos X1 adalah cos pi per 2, sebab X1 adalah pi per 2, dan kita tahu cos pi per 2 adalah kosong. Tapi awak kena jangka bila buat programming ni, nilai-nilai mungkin tak berapa exact value. Contohnya mungkin awak akan dapat negatif
0.00000 macam negatif 0.00019 contoh kan, mungkin dia bukan kosong exact kosong lah kan, mungkin dia kuasa contohnya 0.1 kuasa 10 ataupun 0.1 darab 10 kuasa negatif 19. Tu nombor tu sangat-sangat menghampiri kosong kan. Jadinya betul lah sebenarnya kan, iaitu dia menghampiri kosong. Okey, kemudian apa saya buat? Saya dah kira cos X, saya simpan dalam Y. Kemudian saya nak see out. Saya nak see out, fix, show point, set precision 2. Okey, saya nak format. So bila sini saya kena gunakan IO money. Okay, ini tambahannya lah kan, tak nak pun tak apa. Kemudian apa saya buat? For I sama dengan ni, and cos sama dengan berapa-berapa lah, begitu je. Okey, jadi saya run. Sama kan? Sama kot kat sini kan. Okay, saya run. Okey, dapat begitulah. Okey, for I kosong, xi adalah kosong, cos bagi kosong adalah 1. Betul lah kan? Kita ingat balik graf cos. Okey, kan? Bila I sama dengan 1, xi adalah pi per 2 kan? Jadi cos bagi pi per 2 adalah kosong, tapi dia negatif kosong. Itulah sebab nombor dia panjang lagi kan. Nombor dia mungkin ni kemudian ada negatif 2 kat belakang. Mungkinlah, saya tak pasti. Kan? Jadinya kosong lah. Kan? Cuma dalam ni kita display, kita set format dia sampai 2 angka, 2 digit saja. Kan? That's why sebenarnya nombor dia bukan 0.0 sahaja, tapi dia ada sambungan-sambungan. That's why dia beri negatif. But itu pun dah cukup baiklah, tak ada masalah. Kemudian seterusnya, bila x sama dengan pi, 3/14, kita dapat nilainya adalah cos kepada nilai ini adalah negatif 1. Betul lah. Kemudian seterusnya sampai cos pi. Ini approximately adalah 2 pi. Maka kita dapat cos bagi 2 pi adalah menghampiri 1. Kan? Ingat balik kan, kalau graf cos dia macam ni kan. Okey, ini adalah 1. Ini adalah, bukan 1, ini adalah pi. Ini adalah 2 pi. Ini adalah kosong. Okey, ini adalah lebih kurang lain. Ini adalah 1. Ini adalah negatif 1. Okey, ini adalah X. Okey. So, begitulah. Kemudian jadinya kat sini kita tengok kat sini kita tak kita ada gunakan function lah, of course, sebab ni contoh kita gunakan array saja. Okey, kejap ya. Saya tak kita gunakan function lah kan, tapi function kita adalah function cos, function yang dah predefined function. Okay, of course kita boleh gunakan array dalam user defined function. Contohnya kat sini saya ada 2 array, okay, A dan B. Kedua-duanya sama panjang, sebabnya ada 5 elemen. Apa saya nak buat? Sebenarnya apa yang saya nak buat adalah saya nak tambah aja kan, saya nak buat element wise summation. Saya nak tambah saja elemen-elemen dia. Kan 2 tambah 1, 18 tambah 2. Kemudian saya tambah, saya nak simpannya dalam satu lagi array yang namanya adalah array C. Maka sebab tentu C kena mempunyai bilangan ataupun panjang yang sama dengan A dan B. Okey. Jadi kita tengok kat sini, sini saya kena padan ni dulu. Kita tengok kod kita 41. Kita ada. Okey. Tapi sebelum kita gunakan array, sebenarnya bukan array, sebelum kita gunakan function, sebenarnya mungkin banyak keadaan yang mana kita tak perlu gunakan function. Kan, so kita tengok kejap sini array. So tadi 42 kan. So saya nak buat ni sebagai 42B, saya nak tunjukkan kalau kita tak gunakan function.
Okey, sini B. Okey, kemudian buat A. Ini no function. Okey, just nak tunjukkan perbezaan je. Ini A. So just open itu. Okey, macam ni. Okey, boleh saja saya nak buat ini. Saya tak perlukan function pun. Okey, so saya ada dua array A dan B yang saya nak tambahkan, kemudian saya nak simpan hasilnya dalam C. Okey, saya nak declarekannya pada baris yang berlainan supaya lebih jelas. Okey, A begini, B. Kemudian apa saya buat pada baris 10 dan 11 ni? Saya akan buat penambahan. Okey, penambahannya dibuat elemen demi elemen, kan? So 2 tambah 1, kan? A kosong tambah B kosong, simpan sebagai C kosong. A1 tambah B1 simpan sebagai C1 sampailah habis. So kita dah sudah, kita akan see out. Okey, kita akan see out. So tunjukkan kat sini. Okey, the element-wise summation of vectors A and B is 3, 20, 4, 3, 1, 2, 1, iaitu di sinilah nilai yang command yang kita see out. Okey, sorry, kat sini kita boleh buang ni. Okey, so kita run balik. Okey, begini. Okey, ni kalau tak guna function. Sekarang ni kita nak belajar bagaimana gunakan array with function. Gunakan array bersama dengan function. Okey, tak banyak beza pun. Okey, jadi kita buka kod satu lagi, 42B. Okey, so kat sini saya ada benda yang sama. Int A dan int B. Okey, dan saya buat int C. Okey, so rather than saya ada AI macam tadi plus BI, saya nak gantikan dengan find sum AI BI. Ngada-ngada lah ni kan, kiranya lah macam ngada-ngada. Kenapa tak nak tambah terus kan? Tapi ni sebenarnya adalah contoh saja. Okay? Kalau kod tu pendek tak payah buat function pun tak apa. Tapi kalau kod tu panjang, kita buat function. Okay? Jadinya kalau contoh takkanlah saya tunjukkan contoh yang panjang, mestilah saya tunjukkan contoh yang pendek kan supaya senang faham. Okay, jadinya apa yang find sum buat? Find sum ni dia akan terima dua input, dia akan tambahkan je hasil, dia akan tambahkan dua input tersebut. Okey, jadinya kat sini dia ada int x, y. Okey. Tak nak x dan y ni nak buang pun tak apa, tak ada masalah kan pada function prototype atau function declaration. Tak ada pun tak apa. No problem. Okey. Kemudian ni sama macam tadi, kita see out. Dan kat sini, find sum in x, y. Apa dia buat? Dia dapat je x dan y, dia akan tambahkan dan dia akan return. Return pada siapa? Return, maksudnya dia akan return kat sini, pada find sum di sini, dan kita akan assign dia pada ci. Itu saja. Okey? Tak ada apa-apa yang istimewa pun. So kalau kita run, dia akan beri hasil yang sama. Okey, kita kena check lah. Check. Kita ada 3, 20, 4, 31, 21. Okey, saya harap jelas lah kan. Sama juga kita boleh buat juga kalau kat sini saya tengok sekejap. Bukan ni. Kat sini ada summation B, kemudian refine maximum. Ni ada yang lain-lain lagi lah. Contohnya kat sini array, saya akan pass the whole element. Kan, lepas tu dia akan cari. Maksudnya array saya, pengiraan-pengiraan ni dia buat dalam function macam ni lah. Kan? Cuma untuk yang lebih complicated. So kita tengok balik lagi. Okey, agak slow saya pada dekat sini. Okey, so macam ni lah. Okey, kita ada 1 minit lagi. Okey, macam ni. Saya minta awak semua tolong tengok. Okey, ni sebenarnya kod yang sama. Cuma untuk menentukan tu kat sini, find max, dia operasinya semua dalam ni.
Okey, kita akan kelas esok lah, kelas esok. Okey, kita akan tengok. Okey, sama juga. Okey, nanti tolong tengoklah supaya dapat mempercepatkan pemahaman awak. Kemudian kita akan tengok pada two-dimensional array. Okay, two-dimensional array maksudnya macam matrix lah. Okey, tengok. Okey, kemudian kita akan masuk structure lah. Kita macam lewat seminggu jugalah. Okey, kemudian sebelum saya hampir terlupa, untuk quiz kita dijadualkan buat minggu depan. Jadi saya nak tanya, bila boleh ke awak ada cadangan ke bila nak buat? Okey. Kejap ya, saya tengok bila dia saya dah berhenti share kan, kita dah berhenti share, so saya boleh check quiz. Okey, quiznya 20 minit saja. Okey, 20 minit ada, saya boleh tulis sikit kot ya. Saya tahu saya tak tunjukkan lagi saya punya skrin, tapi saya nak tulis dulu. Okey, 20 minit. Sekejap lagi saya share. Kemudian dia ada 3 soalan, 1, 2, 3 soalan. Kemudian dia adalah fill in the blanks, fill in the blank space. Okay, so ada berapa banyak ruang kosong? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20. Okay, so saya nak share sekarang. Okay, bukan ni. Okay, so 20 minit. Okay, dia punya duration dia 20 minit. Kemudian dia ada number of question adalah 3 soalan. Okay, dia punya nature dia, saya tak tahu macam mana. Dia adalah fill in the blank space. Maksudnya awak akan diberi kod, kemudian awak kena isikan supaya kod tu boleh berjalan. Okey. Jadinya ada 20 ruang kosong lah. Okey, awak kena isikan. Okey. Jadinya 20 minit ni 1 minit untuk 1 ruang kosong lah. Gitu saya kira-kira saya lah. Jadinya minggu depan bila saya nak tanya? Bila yang awak rasa okey, mungkin hari Jumaat ke contohnya. Saya tak ada masalah. Doktor. Yup. Biasanya kalau quiz kami buat weekend, kalau doktor tak keberatan lah. Weekend, weekday tak sure, kena tanya student, takut mereka ada kelas citra waktu malam. Okey. Okey, kalau semua nak buat weekend, saya tak ada 20 minit kan. Saya rasa saya ada masalah untuk 20 minit tu. So macam mana hari, boleh ke hari, sekejap saya tengok saya punya ni lagi apa ni. Okey. Saya rasa mungkin hari, boleh kot saya hari Sabtu. Okey, mungkin 19 hari bulan 19 hari bulan Jun. Okey. 20 minit strictly 20 minit kan, sebab awak tak perlu tulis kod pun. Okey. Maksud saya awak tak perlu tulis full program pun. Okey, itu semua ada dalam projek. Okey. Pukul apa nak start? Kalau saya bagi pukul 11 boleh ke? 11 AM? Doktor. Ya.
Tajuk untuk kuis tu daripada mana sampai mana? Oh, macam saya tulis kat sini, okey, untuk kuis adalah fungsi dan IO file. Maksudnya topik minggu 8 dan minggu 9. Okey doktor. Function IO. Boleh ke 11 AM ataupun nak petang ke ataupun nak weekend malam ke? Doktor, saya ada citra pagi Sabtu. Oh. Okay. Malam. Malam ke nak hari Ahad ke? Ikut pada awak lah. Saya sebenarnya takut nak buat hari weekend tapi ramai juga pelajar bila saya tanya kuis dia buat weekend. So pulang lah. Semalam Yang lain okey ke malam? Kalau pukul 9.30 boleh ke doktor? Malam. Oh pagi. Malam. 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 Okey. Okey, ada lain? Ada cadangan lain? Doktor nak wakil program tanyakan ke nanti? Nanti kami bagi tahu doktor masa cadangan. Betul? Siapa cakap Sebab tu? Oh, saya. okey. Sebab takut ada yang ada kelas pula kan. Oh, okey. Doktor prefer waktu bila hari Sabtu tu? Kami akan ikut preference doktor juga. Saya tak kisah. Sabtu tu sebab 20 minit so saya boleh adapt lah dengan waktu awak semua. Oh, okey doktor. Sebab saya takut malam ni macam ginilah. Okey. Sebenarnya kalau selalunya saya buat gini sebab saya takut susah pula kan. Okey, saya akan buka kuis ni untuk berapa lama? Saya akan buka kuis daripada pukul berapa? Saya nak buka dalam 4 jam lah, boleh. Saya nak buka daripada pukul, let's say ada orang yang pagi-pagi dia dah siap-siap semua, dia tengah fresh. So 20 minit. Let's say saya nak buka pukul 10 pagi. Sampai kalau 4 jam defeat the purpose kan. Okay, saya nak buka 10 pagi sampai 10 malam. Boleh tak? Okay. Saya buka quiz 10 pagi sampai 10 malam. Once awak masuk, 20 minit tu akan start lah. Okay. Maksudnya bukanlah awak boleh jawab 10 pagi 10 malam. Maksudnya awak boleh pilih any time, any 20 minutes between 10 AM until 10 PM on Saturday. Okay. Boleh? Boleh. Okey, boleh doktor. Okay. Boleh 20 doktor. minit ni soalan susah ni. Okay. That's why saya fleksibel. Tak ada susah sangat pun. Okay, so beginilah. Okay, so nanti saya akan email semua. Saya akan email terus. Saya akan email terus ke email address awak semualah sebab maksudnya saya tak gunakan UKM Folio. Kan? Mungkin saya akan buat dua-dua, UKM Folio pun juga dan email terus ke inbox awak sebab saya takut UKM Folio bermasalah. Okay, untuk remind Okay, so 10 pagi sampai 10 malam, Sabtu 19 Jun, fill in the blank, ada 20 blank space. Kemudian number of question 3, time 20 minutes saja kan. 20 minutes ni akan start bila awak agree tu, awak nak start, 20 minutes. Okay, so function dan IO file saja. Okay, satu lagi, minta maaf saya nak pakai seminit saja. Awak semua, saya nak tunjukkan tentang projek. Okay, ni macam bagi soalan, apa ni, macam contoh lah kan, projek yang ni projek lama lah pelajar lain kan, dia buat program, seingat saya macam ni ni antara jawapan yang okey lah, sorry ni lain kot, okey ni okey ke, okey ni contoh, saya tak ingat kod apa, saya nak try run, jadi saya nak minta awak semua tolong rujuk lah mana-mana, okey, tapi buat sendirilah. Okey, so ni program dia. Okay, hello, welcome. Hopefully semua boleh nampak tak nampak beritahu. Enter your name. Saya pun tak ingat sebab dulu lah saya cuba kan. Okay, saya masukkan nama saya. So mestinya kat sini kena guna string. Okay, betul. Mungkin
Saya kena masukkan satu nama je kot. Nama je kot Almi contohnya. Enter contact number, contohnya saya masuk je. Kemudian ada suruh option kan. Enter the type of combo you want. Contohnya ni apa kan? Ni chocolate and candy. So saya pilih lah combo A contohnya. Enter code for color kan. Contohnya saya nak black 11. Kemudian enter code for the box shape. So saya buat 21. Okay, do you want to add on? Yes or no? So katalah saya no. Okay, total price adalah berapa? Berapa yang saya nak bayar? Let's say saya buat RM3. Saya nak bayar semua. Okay, so dia keluar receipt. Okay, jadinya lebih kurang macam ni lah. Ada banyak contoh-contoh lain yang saya tak sempat nak tunjuk kot. Tapi lebih kurang macam ni lah projek-projek awak tu. Kan dia ada menu. Kan, boleh pilih. Kan, yes or no. Kan, bila exit barulah, bila kita boleh exit baru dia akan keluar. Selagi tak pilih exit, jangan keluar. Okay, so saya ada tambah sikit saya rasa dalam soalan tu ataupun dalam rubrik saya nak supaya receipt digunakan IO file. Okay, maksudnya boleh je awak nak print dekat sini. Okay, print macam sekarang ni dan juga awak kena simpan dalam file. Okay, jadinya kena guna IO stream lah, ada markah untuknya. Okay, kita kalau sempat esok kita akan go through sikit rubrik tu, tapi macam tak sempat je kan selalunya. Okay, so itu saja daripada saya. Jadinya saya akan upload lah video ni, hopefully video ni okey, tak ada apa masalah. Okay, kalau ada masalah lain tolong email saya lah. Okay, jumpa lagi esok. Okay, terima kasih. Doktor, saya nak tanya sikit boleh tak? Ya, saya nak stop recording.